sejahtera kepada Dr. Nasir, Dr. Rushda dan rakan-rakan sekalian. Saya Sudeshna dari kumpulan August. Hari ini saya bersama rakan-rakan ahli kumpulan yang lain akan membentangkan produk ergonomik yang direka oleh kumpulan kami. Pada bahagian pertama video ini, kami akan membentangkan penulisan laporan berkaitan dengan produk ergonomik yang direka cipta. Dan pada bahagian kedua video ini, kami akan menunjukkan proses pembinaan prototipe bagi produk ergonomik kumpulan kami. Sebelum kami memulakan perbincangan, mari kita lihat serba sedikit tentang apa itu ergonomik. Ergonomik adalah disiplin saintifik yang menerangkan pemahaman tentang interaksi manusia dan elemen lain dalam sesuatu sistem atau produk. Elemen ergonomik menerapkan teori, data dan kaedah perancangan untuk memastikan sesuatu produk itu selamat dan berkesan kepada manusia. Adakah anda sedang fikir apakah produk ini dan fungsi produk ini? Produk kami diberi nama Foldable Baby Crib Backpack. Tujuan utama tercetusnya idea untuk membina produk ini adalah memikirkan tentang halangan yang dihadapi oleh golongan ibu bapa, terutamanya ibu bapa yang mempunyai bayi yang baru lahir. Ibu bapa yang mempunyai bayi yang baru lahir terpaksa membawa banyak barang bersama mereka. Contohnya, botol susu, pakaian, selimut, bantal. Adakah kita pernah terfikir tentang berapa banyak beg yang perlu digalas oleh ibu bapa apabila bayi dibawa keluar? Selain daripada membawa kereta sorong untuk bayi, mereka juga terpaksa menggalas banyak beg untuk memastikan semua keperluan bayi ini dibawa bersama bayi. Selain itu, masalah utama yang dihadapi oleh golongan ibu bapa apabila membawa bayi adalah untuk mendapatkan satu tempat khas untuk menukar lampin bayi. Seperti mana yang kita sedia tahu bahawa di semua tandas awam terdapat satu kawasan khas bagi tempat menukar lampin bagi bayi. Akan tetapi, persoalan tentang kebersihan sangat dititik beratkan. Oleh itu, kami memikirkan produk ini akan memberi manfaat kepada golongan para ibu bapa. Pernyataan masalah yang seterusnya yang membawa kepada tercetusnya idea Foldable Baby Crib Backpack adalah berkenaan dengan masalah tulang atau dikenali sebagai musculoskeletal diseases. Dalam satu kajian oleh Walsh-Kiefer pada tahun 2007, beliau menyatakan bahawa beban mendukung bayi berpotensi kepada tercetusnya masalah tulang dan tenaga yang diperlukan untuk mendukung bayi ini adalah lebih banyak daripada tenaga yang diperlukan untuk menyusu bayi. Sebagai contohnya, apabila ibu bapa membawa bayi mereka ke kedai makanan, apabila mereka sedang makan, mereka terpaksa mendukung bayi ini. Ia bukan sahaja menggugat keselesaan mereka, akan tetapi dalam jangka masa yang panjang ini akan membawa kepada masalah tulang. Dengan mengambil kira semua masalah ini, kami sekumpulan sebulat suara memilih produk Foldable Baby Crib Backpack sebagai tujuan untuk mengurangkan beban golongan ibu bapa yang mempunyai bayi. Pada bahagian seterusnya, rakan saya akan menerangkan tentang proses lakaran reka bentuk produk Foldable Baby Crib Backpack. Terdapat beberapa produk yang telah dibincangkan oleh kumpulan kami, namun kami memilih untuk membuat produk ini selepas meneliti aspek yang boleh diketengahkan melalui produk ini. Kami yakin bahawa produk ini mampu mendapat tempat di mata masyarakat walaupun ianya sesuatu yang berlainan daripada apa yang sedia ada di pasaran. Ini merupakan lakaran produk kami yang terakhir selepas ianya beberapa kali dibaik pulih daripada lakaran yang pertama. Hai, saya Muhammad Hafizi Hussein akan menerangkan sedikit tentang komponen-komponen yang terdapat dalam produk kami iaitu Foldable Baby Crib Backpack yang telah direka bentuk oleh kumpulan kami. Di dalam ciptaan produk ini, kami telah hasilkan 9 bahagian komponen yang akan saya kongsikan kepada anda bersama fungsi kesemua bahagian tersebut. Antaranya ialah pertama, bahagian ruangan simpanan atau kompartmen. Bahagian ini dibawakan bertujuan untuk memudahkan pengguna menyimpan dan memuatkan barangan ringan mereka. Kedua, bahagian tisu basah atau wet tissue compartment.
Fungsi bahagian komponen ini adalah untuk memberi kemudahan kepada pengguna untuk mencapai tisu basah yang diletakkan pada satu tempat khas yang terletak dengan rapinya. Bahagian tisu basah ini juga dibina bersama zip tutup dan buka pada bahagian hadapan beg produk ini. Komponen ketiga iaitu poket pemanas botol atau insulated bottle warmer pockets adalah bahagian di mana bertujuan untuk memberi ruangan untuk botol susu bayi sentiasa panas dan boleh sentiasa diminum oleh bayi. Kebolehan indikator nyalaan lampu juga dibina pada bahagian pemanas botol sebagai isyarat mengetahui sebelum dan selepas botol dipanaskan. Ruangan bagi bahagian komponen ini juga diletakkan di dalam beg produk bagi menjimatkan lagi ruangan luaran produk tersebut. Komponen keempat iaitu roda mudah lipat atau foldable wheels. Bahagian komponen ini dibina bagi menyokong pengguna untuk membawa beg ketika tidak menggalasnya di bahu. Kemudahan komponen ini juga adalah bagi memastikan bayi selamat dan tidak bergerak apabila bahagian roda ini dilipat. Komponen kelima, USB mudah alih atau USB portable seperti kebiasaan beg moden terkini. Kami bawakan kegunaan yang sama di mana USB mudah alih ini mudah diakses oleh mana-mana operanti elektronik seperti kipas mini, telefon bimbit dan sebagainya. Komponen keenam, lapis sokongan beg atau bag support cushion. Komponen ini dibina dengan sokongan material kain lapis yang tebal, selimut dan lembut dan selesa bagi memberi keselesaan mengurangkan rasa sakit bahu atau badan dalam menyokong postur badan pengguna apabila mereka menggalas beg tersebut. Komponen ketujuh, selimut atau zip up blanket. Bahagian produk ini telah didatangkan unsur baru iaitu selimut yang diletakkan pada bahagian dalam produk ini. Selimut ini boleh digunakan setiap kali pengguna ingin membuka ruangan tilam ketika bayi ingin dibaringkan. Selimut ini tidak perlu dibawa keluar daripada produk kerana ia sudah dibina bersama pada bahagian khas yang boleh disimpan dalam beg ini, di mana selepas selimut digunakan, pengguna boleh menyimpannya dengan zip tutup yang disediakan dan boleh dikeluarkan sekiranya perlu dibasuh. Komponen ke-8, tilam berlipat atau foldable bag cushion. Tilam boleh lipat ini boleh digunakan ketika ruangan baring bayi dibuka di bahagian produk ini. Tilam boleh lipat ini juga didatangkan dengan kualiti yang baik bagi memberi keselesaan pada bayi sewaktu lampirnya ditukarkan atau sedang ditidurkan. Kemudahan tilam yang disediakan telah mengurangkan kerisauan dan kebimbangan pada pengguna, terutamanya ibu bapa, dalam memastikan bayi dapat dibaringkan pada permukaan yang selamat dan selesa. Komponen yang ke-9 iaitu jaring atau net. Jaring ini dibina di tengah produk ketika ruangan baring bayi dibuka. Sebagaimana ia dibuka, jaring ini dipasangkan kedua-dua bahagian hadapan dan belakang produk di bahagian ruangan baring bayi ini. Jaring ini bertujuan untuk membataskan pergerakan bayi tanpa sedar ketika mereka dibaringkan dalam ruangan ini. Oleh itu, ibu bapa tidak perlu risau untuk menekan bayi mereka pada bahagian baring bayi ini. Kelebihan yang dimiliki oleh produk yang kami bina ini adalah berbeza dengan beg-beg yang dipasarkan di luar sana. Ini kerana produk beg kami ini memiliki tambahan elemen baru seperti tempat tidur untuk bayi dengan lapis cushion yang selesa, pemanas botol dengan akses USB mudah alih dan juga anti-lock roda. Tambahan lagi, produk yang difokuskan mengutamakan kemudahan kepada ibu bapa dalam menguruskan bayi mereka yang telah diselenggarakan dengan kemajuan yang mampu diadaptasi dalam kehidupan harian kita. Ini kerana produk foldable baby crib backpack ini sangat mudah digunakan dan kalis air. Oleh itu, bahan material yang digunakan dalam penciptaan beg ini juga menggunakan jenis fabrik yang tinggi kualitinya, iaitu fabrik jenis Oxford yang tahan lasak, kalis air dan anti-static. Kerisauan dan kebimbangan ibu bapa juga tentang beg ini sekiranya terkena kotor dan sukar dibersihkan juga sudah diselesaikan oleh beg produk kami ini. Oleh itu, fungsi dan kelebihan dimiliki pada produk kami iaitu foldable baby crib backpack ini mampu memberi manfaat kepada pengguna dalam hal pengurusan dan kelesaan kepada anak mereka mahupun ibu bapa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Anakila binti Nur Azhar dan seperti mana yang dinyatakan oleh rakan saya sebentar tadi, beg ini mempunyai pelbagai spesifikasi yang unik berbanding dengan beg biasa yang terdapat dalam pasaran sedia ada. Dalam bahagian ini, saya akan menerangkan tentang komponen yang direka dalam beg ini dengan mengambil kira elemen ergonomik sebagai elemen utama. Berikut merupakan 4 komponen utama yang memberi fokus kepada elemen ergonomik. Yang pertama adalah lapis sokongan beg ataupun backpack support cushion. Menurut satu kajian yang mereka bentuk beg secara ekonomik menyatakan bahagian yang paling sakit disebabkan oleh penggunaan beg adalah bahagian bahu kiri, bahu kanan dan juga belakang. Dalam jangka masa panjang, ini akan membawa kepada masalah tulang yang serius. Oleh itu,
Dengan mengambil kira semua faktor ini, kami telah mereka bentuk beg khususnya pada bahagian pemegang beg dimuatkan dengan sokongan lapis yang kuat yang dikenali sebagai cushion. Fungsi utama adalah untuk memberikan keselesaan ketika menggunakan beg galas, mencegah beban menghalang peredaran darah di bahu dan juga bahagian belakang badan serta mengurangkan tekanan pada kawasan belakang. Yang kedua adalah roda mudah lipat ataupun foldable wheels yang terdapat pada bahagian bawah beg. Mempunyai dua kegunaan yang mengambil kira aspek keselamatan. Yang pertama adalah roda ini boleh dikeluarkan untuk menggerakkan beg apabila ia dibuka secara panjang ketika bayi sedang baring dalam ruangan. Kegunaan ini dapat memberikan kemudahan kepada ibu bapa untuk menggerakkan beg dengan tenaga yang minima tanpa harus mengangkat beg tersebut. Kemudahan seterusnya adalah roda ini adalah roda mudah lipat. Jadi apabila beg digalas, roda ini boleh dimasukkan ke dalam. Ini adalah untuk memastikan memberikan keselesaan apabila sedang menggalas beg dan juga untuk mengelakkan kecederaan. Yang ketiga adalah poket pemanas botol ataupun insulated bottle warmer pocket. Dalam bahagian ini, elemen pemanasan yang fleksibel untuk pemanasan yang sekata dipasang. Dengan indikator pemanas botol yang direka, ia dapat memastikan waktu yang paling ideal untuk mengeluarkan botol susu tersebut tanpa perlu memegang botol setiap masa. Bahagian poket pemanas botol bayi ini boleh memegang 2 botol susu dan 1 beg plastik disediakan untuk memastikan beg kering dan bersih jika berlaku tumpahan. Dan yang keempat adalah bahagian tisu basah ataupun wet tissue compartment. Bahagian tisu basah ini direka pada bahagian hadapan beg di mana para ibu bapa hanya perlu memasukkan tisu basah ke dalam bahagian tersebut. Bahagian ini dicadangkan mempunyai pembuka tanpa zip yang memudahkan para ibu bapa mengeluarkan tisu basah dengan mudah. Hal ini kerana tisu basah adalah satu bahan keperluan yang penting bagi bayi dan sekiranya tisu basah ini disimpan dalam bahagian ruangan dalaman beg, ianya akan mengambil masa untuk mengeluarkan tisu basah tersebut daripada beg. Selain itu, ia juga akan menyebabkan kelenguhan pada tangan kerana terpaksa membuka zip beg pada setiap masa untuk mendapatkan tisu basah. Oleh itu, kami memilikikan idea ini dapat membantu para ibu bapa untuk mencapai tisu basah dengan lebih mudah. Sekian sahaja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya ini Sofia binti Azhar dan saya mempunyai kad matrik A168-051 dan saya akan menerangkan tentang kos keseluruhan produk ini. Dalam reka cipta produk ini, satu perkara yang diberi penekanan adalah dari segi kos yang terlibat. Hal ini untuk memastikan produk ini menjadi mesra pengguna dan juga dipasarkan pada harga yang berpatutan. Beg ini mempunyai ketinggian 42 cm dan panjangnya ialah 32 cm. Semasa di zip, lebarnya adalah 23 cm. Apabila zip utamanya dibuka dan katil bayi tersebut juga dibuka, panjangnya adalah 72 cm dan lebarnya adalah 30 cm. Badan beg ini dihasil daripada fabrik nylon Oxford kerana kami ingin fabrik yang mempunyai kekuatan tegangan yang tinggi, tahan lasak dan juga tidak mudah koyak. Fabrik ini adalah kalis air disebabkan lapisan PU dan laminasi PVC yang ada pada fabrik tersebut. Zip bag ini pula adalah jenis logam dengan lebar giginya 6 mm dan bag ini juga mempunyai span pelapik di panel belakang dan juga tali pikul untuk bantu memberi sokongan belakang. Bahagian dalam bag pula dilapikkan dengan kain polister yang licin dan manakala kedua-dua poket botol air pula diperbuat daripada polister jenis jejaring. Seterusnya terdapat juga 4 buah roda kecil yang dihasil daripada poliuretana yang akan diskrukan pada bahagian bawah beg tersebut. Apabila bahagian katil sedang digunakan, akan adanya jaring di kedua-dua sisi panjangnya dengan ketinggian 25 cm. Jaring ini bebas BPA dan adalah hypoallergenic bagi keselamatan serta keselesaan bayi. Rangka bahagian atas pula diperbuat daripada besi untuk jadikan sebagai penghadang dan tilam kapas yang boleh dilipat dan ditanggal akan disertakan bersamaan satu selimut kapas yang mempunyai zip gegelong nylon juga akan disertakan. Reka bentuk tilam ini adalah sebegini untuk mempermudahkan ibu bapa untuk mencabutnya dan membasuhnya apabila ia kotor.
Komponen pemanas botol susu pula mempunyai 4 lapisan, iaitu lapisan busa, elemen pemanas, lapisan penebat dan fabrik nylon Oxford. Ia berfungsi melalui USB dan boleh memanaskan botol susu bayi sehingga suhu 42 darjah Celsius. Kompartmen ini juga mempunyai peranti sensor haba dan juga monitor kecil untuk membantu ibu bapa mengetahui apabila susu bayi sudah cukup suam. Kabel jenis C yang berpanjangan 60 cm akan diberi untuk memudahkan para ibu bapa mengecasnya dari sumber kuasa yang berbeza seperti power bank, kereta dan sebagainya. Dan port USB kompartmen ini akan diposisikan di atas poket botol air pada sisi kanan beg, agar supaya nanti boleh letak power bank dalam poket botol air tersebut. Dan akhir sekali ialah kompartmen tisu basah, dan ia adalah juga kompartmen yang paling kecil pada beg ini. Ukurannya cukup sesuai untuk menyimpan hanya satu paket tisu basah, tapi pada bahagian depannya ia mempunyai penutup plastik flip tisu basah agar ibu bapa dapat mengambil tisu basah dengan mudah. Secara keseluruhannya, kami menganggarkan kos untuk menghasilkan satu unit produk ini adalah RM126. Dengan mengambil kira margin keuntungan iaitu 40%, kami bersetuju bahawa harga jualan bagi produk ergonomik ini adalah RM176.40. Bagi pemasaran produk ini, populasi sasaran kami adalah ibu bapa yang sering melakukan aktiviti luar. Kami percaya bahawa produk kami dapat memudahkan ibu bapa apabila mereka berada di luar rumah di mana tiadanya tempat yang sesuai bagi mereka untuk meletakkan bayi mereka. Sebagai contohnya, apabila mereka di restoran atau apabila mereka perlu solat di surau. Kami merasakan bahawa produk ini dapat memenuhi keperluan semasa ibu bapa memandangkan pada situasi pandemik sebegini, ianya adalah amat penting bagi memastikan tempat meletakkan bayi mereka adalah selamat dan bersih. Strategi pemasaran yang pertama adalah melalui kerjasama dengan syarikat yang ternama, sebagai contohnya jenama Anakku yang sememangnya diketahui ramai. Produk ini, dengan kerjasama ini, produk akan lebih dipercayai dan lebih mudah untuk dipasarkan. Seterusnya, penjualan di atas talian. Penjualan secara di atas talian boleh dilakukan dengan justifikasi produk yang sangat terperinci serta segala maklumat tentang kefungsian dan kelebihan produk. Platform yang dirasakan sesuai bagi strategi ini adalah Shopee dan juga Lazada. Selain itu, produk ini juga akan didatangkan dengan pembungkusan yang menarik. Kami merasakan bahawa pembungkusan ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menarik minat populasi sasaran. Pada masa yang sama, pembungkusan akan membezakan produk kami dengan produk yang sedia ada di pasaran. Akhir sekali, harga promosi juga akan dilancarkan semasa pengeluaran produk. Harga ini akan ditawarkan selama 3 bulan selepas pelancaran produk dan kami percaya bahawa peluang ini akan diambil oleh pengguna untuk mencuba barangan kami dan selepas itu mereka akan berkongsi tentang kefungsian dan kelebihan produk yang kami keluarkan. Dengan perbincangan tentang aspek-aspek yang terdapat dalam foldable baby crib backpack, kami berharap produk kami mencapai matlamat dan tujuannya kepada pengguna, khususnya golongan ibu bapa yang mempunyai bayi. Sehingga sini sahajalah perbincangan dan pembentangan laporan bagi produk ergonomik kami. Pada bahagian seterusnya, kami akan membentangkan sedikit video berkaitan dengan proses pembinaan prototipe bagi foldable baby crib backpack ini. Jom saksikan. Sekian, terima kasih.